Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tajuk yang seterusnya dalam perbincangan kitab Nahwu kita, iaitu berkenaan dengan mubtada' dan juga khabar. Jadi sekarang ni kita dah mula untuk membicarakan tentang jumlah ismiyah. Di mana sebelum ni, kalau semua sedar, perbincangan kita berkaitan dengan isim yang berada pada jumlah fi'liyah. Yang pertama berkenaan dengan fa'il. Yang mana kita tahu fa'il itu sama ada dia isim, dia isim lah, sama ada isim sharih ataupun isim mu'awwal bil sharih. Kemudian fa'il ini terbagi kepada fa'il zahir dan juga fa'il mudmar. Dan setiap daripada fa'il zahir dan juga mudmar ni ada pecahan-pecahan dia. Kemudian kita juga belajar apa yang dipanggil sebagai taghyirul fi'li ba'da ataupun al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Okey? Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. So, kita tahu yang pertama perubahan yang berlaku apabila fa'il digugurkan daripada pertuturan kita. So kita dah sepakati, kita dah maklum. Okey, kita dah maklum. Pertamanya kita apa? Pertamanya urutan, okey, urutan untuk jumlah fi'liyah bermula dengan fa'il, seterusnya isim yang dipanggil fa'il, dan ada beberapa ketika selepas fa'il tersebut ada juga isim yang yang seterusnya, yang kedua, dipanggil sebagai maf'ulun bih. Okey, maf'ulun bih. Jadi boleh terjadi fa'il itu digugurkan dan seterusnya menyebabkan berlakunya beberapa perubahan. Yang pertama perubahan pada fa'il tersebut, dan juga yang kedua perubahan pada maf'ulun bih. So fa'il kalau dalam keadaan biasa dipanggil bina ma'lum lah, bina ma'lum, dan juga bina majhul. Bina majhul ni kenapa dipanggil majhul? Kerana fa'il dia tidak diketahui siapakah pelakunya. Itu kita dah jelas. Okey, naib fa'il, yang ini kita tak tengok. Yang ni kita rasa dah tengok ni, taghyir fi'il ba'da hadfil fa'il dah tengok. Okey, aqsamu naibul fa'il ni, jadi kita akan bermula di sinilah untuk hari ni. Saya lupa yang ni tak tu. So yang ni kita tak tengok lagi. Tu kita dah tengok dah. Tak apa, saya pun dah tak ingat dah sampai mana. Okey, tak apa, kita akan terus di sini. Saya tak ingat dah sampai mana kita berhenti last. Aqsamu naibil fa'il. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Qal wa huwa ala qismaini. Okey, zahirun wa mudmarun. Fa zahirun nahwu qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa akrima amrun wa yukramu amrun. Wal mudmaru 12 nahwu qawlika duribtu
وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. Musannif ataupun Ibnu Ajurub berkata yang naibul fa'il ini ada dua bahagian, iaitu zahir dengan mudmar. Secara ringkasnya, apa yang berlaku, pecahan yang berlaku pada fa'il, itu juga yang akan teraplikasi pada naib fa'il. Benda yang sama akan berlaku, tiada perubahan. Maksudnya tak ada perbezaan, kan? Tak ada perubahan, tiada perbezaan di antara fa'il lebih kurang fa'il dengan naibu fa'il. Cumanya hakikat sahaja yang berbeza, yang mana fa'il itu ialah fa'il lah, dan naibul fa'il ni asalnya adalah maf'ul. Itu saja yang berbeza. Okay, kita tengoklah apa syarih cakap. Aqulu yanqasimu naibul fa'il kaman qasama fa'ilu ila zahirin wa mudbarin wal mudbaru ila muttasilin wa munfasilin. Okay? So syarih kata apa? Terbahaginya, terpecahnya naibul fa'il ni sebagaimana terpecahnya fa'il. Okay? Kepada zahir dan juga mudbar, dan mudbar ni kepada dipecahkan pula kepada muttasil dengan munfasil. Kita tengok muttasil dan munfasil. Muttasil ni kita kata apa? Muttasil mana-mana dhamir yang tidak boleh dengannya kita mulakan perkataan ataupun mulakan ayat. Okay? Kita nak bina satu ayat, kita tak boleh mulakan dengan dhamir muttasil. Dan juga dhamir muttasil ni tidak boleh diletakkan selepas ilah, tetapi berbeza berbanding dengan munfasil. Munfasil ini boleh diletakkan selepas ilah dan juga boleh dimulakan dengannya ayat ataupun jumlah. Wa anwa'u kulli qismin min ad-dhamir 12. Okey. So dhamir ni ataupun yang mudbar ni ada 12 jenis. Ithna lil mutakallim, dua untuk first person, orang yang berkata, wa khamsatun lil mukhatab, untuk second person, wa khamsatun lil ghaib, untuk yang ghaib, yang third person. Wa qad dhakarna tafsila dhalika kullahu fi babil fa'il fala hajata bina ila takrarihi huna. Okay, dia bukan bagi tikrar, dia bagi takrar. Alright, so benda tu kita dah sentuh pada yang lepas. Jadi seterusnya kita akan bincangkan. Okay, ini dah bermula perbincangan kita tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi turutan asas untuk jumlah ismiyah ni hanya ada mubtada dengan khabar sahaja. Mubtada dengan khabar. Mubtada dan juga khabar. Qala al-musannifu rahimahullah, babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismu al-marfu' al-'ari 'anil 'awamil al-lafziyyah, wal khabaru huwa al-ismu al-marfu' al-musnadu ilayh. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun, wa Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Okey, sekarang kita akan membincangkan tentang tajuk, iaitu babul mubtada wal khabar, ataupun secara pecahan jumlah ni kita akan membincangkan sekarang jumlah ismiyah pula. So daripada dia punya binaan asas pada jumlah ismiyah ni kepada binaan-binaan yang kompleks, okey, daripada yang basic. So jika al-mubtada, okey, komponen. Okey, perkara yang kita dapat bina ayat tu cukuplah dengan mubtada dan khabar sahaja. So kita dapat membina satu ayat yang lengkap, iaitu ayat jumlah ismiyah. Tapi setiap mubtada dengan khabar tu ada dia punya ciri-ciri tertentu. So sekarang ni musannif ataupun Ibnu Ajrum dia ada memberikan satu ta'rif berkaitan dengan mubtada. Mubtada ni apa? Merupakan satu isim marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyyah. Khabar pula huwa al-ismul marfu' al-musdadu ilaih. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun, wa Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Alright. So, jadi kita akan tengok kat sini. Wa aqulu al-mubtada'u 'ibaratun 'amma ijtama'a fihi thalathata umurin. Al-awwalu an yakuna isman, fa kharaja an dhalika al-fi'lu wal harfu, والثاني أن يكون مرفوعا خرج بذلك المنصوب والمجرور بحرف جر أصلي، والثالث أن يكون عاريا عن العوامل اللفظية، ومعنى هذا أن يكون خاليا من العوامل اللفظية
مثل الفعل مثل كان وأخواتها، فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل على ما سبق بيانه، والاسم الواقع بعد كان أو إحدى أخواتها يسمى اسم كان ولا يسمى مبتدأ. Ini kita kena perhatikan dulu. Okey? Jelas kan soal saya? Tak ada apa-apa masalah. Tadi ada kesilapan teknikal sikit. Sebab tu lambat sikit saya live. Terlive dekat ni pula, dekat live dekat apa? Wall sendiri. Okay, Alhamdulillah. Okay, sekejap jadi kat sini dia cakap al-mubtada' ni merupakan satu istilah, okey, atau satu statement yang terhimpun padanya tiga perkara mubtada'. Kalau mubtada' yang kita bincangkan, istilah yang bincangkan dalam ilmu nahwu ni, dia ada tiga perkara yang tersimpan ataupun tersimpan di dalamnya tiga perkara. Jadi kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, dia mestilah isim. Ini dah jelas lah. Dia mesti isim. Okey. So, disebabkan oleh isim, maka terkeluar daripadanya fi'il dengan harf. So, sekiranya ada fi'il yang bermula dengan, ataupun sekiranya ada fi'il yang terletak di hadapan di awal ayat, maka ketahuilah itu bukannya mubtada' ataupun harf. Maka dia bukan mubtada'. Okey, dia ada nama lain. So, mubtada' apa yang berada di ciri-ciri mubtada' tu dia mesti isim yang pertama. So yang kedua dia mesti marfu'. Okey? Dia mesti marfu'. Okey? So terkeluarlah secara automatik, terkeluarlah daripadanya apa yang dipanggil sebagai mansub dan juga majrur. Yang mana majrur ni dia disebabkan adanya harf jar asli. Contoh harful jar asli itu adalah min ila wa an wa ala wa hatta mudh mundu kai lam al waw at-ta dengan al-kaf. Itu adalah contoh harful jar asli. So dia ada dua, harful jar asli dengan harful jar zaid. Zaid ni kalau kita pernah belajar, zaid ni dia sebenarnya kalau dia wujud dalam satu ayat tu, contoh tak silap saya, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ba kat situ dia dipanggil sebagai ba zaidah. Okey, kerana dia tidak membawa apa-apa maksud pun. Okey, dia tidak merubah maksud kat situ. Dia sekadar hanya tambahan. Itu dipanggil ba ataupun huruf jar zaid. Adapun huruf jar asli dia ada membawa maksud, dia ada memberi satu impact ataupun panggil apa, bukan impact. Ayat nak bombastik je. Dia punya ayat mudah, dia cakap harful jar asli ni berbeza dengan harful jar zaid. Yang pertama dia harful jar zaid ni dia tidak membawa apa-apa makna lah. Tak ada makna tambahan sekiranya wujud.
Okey. Sebagai contoh untuk harfu dia cakap tadi, contoh dia kat sini ada apa tadi? Sekejap kaf. Contoh kita cakap ambil kaf kan. Ni harful jar asli tau. Harful jar asli. Contohnya kaf yang membawa maksud tashbih. Anta kal badri. Engkau ini seumpama ataupun seperti bulan. So bila kaf ni dia masuk kepada isim yang datang selepas ni, yang first of course dia akan menjarkan ataupun menukar daripada rafa' kepada majrur. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga membawa maksud iaitu tashbih. Itu maksud harful jar asli. Saya rasa kalau siapa yang biasa dengar, dia ada harfu zaid dengan harfu asli lah. Zaid ni dia masuk kepada sesuatu isim tu, tetapi dia tidak merubah makna. So ada dia punya contoh-contoh dia lah. Untuk yang harful jar zaid ni saya tak ada. Sekejap saya tengok ada contoh tak? Tak ada pula. Tak apalah. Okay, itu tak apa, nanti boleh buat ni sendiri deh. Boleh buat kajian sendiri berkaitan dengan harful jar zaid dengan harfu jar asli. Cuma sekadar pemberitahuan je lah. Okay, seterusnya. Itu yang kedua. So, dia merupakan marfu'. Yang pertama tadi isim, dan kedua dia marfu', dan ketiga dia mestilah ariyan anil awamil al-lafziyah. Dia mesti bebas. Ariyan maksudnya ariyan ni maksudnya telanjang lah, telanjang. Ariyan maksudnya telanjang ataupun bebas. Tidak terkesan kepadanya apa-apa awamil lafziyah. Wa ma'na hadha ay yakuna khaliyan min al-awamil al-lafziyah mithl fi'l wa mithlu kana wa akhawatiha. Okey. Contohnya macam ni. So sebenarnya perbincangan kenapa mubtada berbaris marfu', dia ada beberapa pendapat. Yang pertama, jelas-jelas yang mana amil dia bukanlah amil lafziah. Sebab apa? Sebab dia berada di hadapan ayat. So kalau nak jadi amil lafziah, isim itu mestilah datang pada keadaan yang kedua. Sebagai contoh, isim yang datang selepas daripada fa'il iaitu fa'il. Kenapa dia baris marfu'? Kerana fa'il mudhari' sebelumnya yang menyebabkan dia berbaris marfu'. Ataupun isim kana. Okey, kana. So kana ni disebabkan ada kana ni, isim yang datang selepas dia akan berbaris marfu'. Dia ada punca dia. Kenapa? Tapi kalau untuk mubtada tak ada punca yang lafziyah yang kita dapat sebut. So ada yang kata dia marfu' disebabkan al-ibtida' itu sendiri, sebab dia berada di permulaan ayat. So adalah perbincangan panjang lah kenapa mubtada ini marfu'. Cuma nak kata kat sini, itulah contoh daripada awamil lafziyah. Okey. Wa fa inal isma al-waqi' فإن الاسم الواقع بعد الفعل يكون فاعلا أو نائبا عن الفاعل. So isim yang terletak, isim yang berada selepas dari fa'il, dia akan menjadi fa'il ataupun naib kepada fa'il. Itu yang pertama. Dan kita dah tahu dah perincian macam mana. Dan isim yang terletak selepas kana ataupun salah satu daripada adik-beradik dia akan dipanggil sebagai isim kana. Dia tidak akan dipanggil sebagai mubtada'. Kenapa hilang mubtada' tu? Sebab dia dah berada di hadapan ayat. Okey? Itu dia. ومثال المستوفي هذه الأمور الأمور الثلاثة محمد من قولك محمد حاضر فإنه اسم مرفوع لم يتقدمه عامل لفظي. So contoh yang mana dia menepati semua syarat-syarat yang tiga di atas tu. Contohnya perkataan menepati lah ni. Dia mustawafi ni yang mencukupi semua. Okey? Mencukupi. Contoh dia Muhammad. Dalam ayat Muhammadun hadirun fa'inahu ismun marfu'. Ni isim marfu'. Isim yang pertama dia isim lah Muhammad. Yang kedua dia marfu' dan tidak ada apa-apa sebelumnya. Ambil lah lafzi. Itu saya rasa jelas. Okey. Wal khabar huwa al ismul marfu'
alladhi yusnadu ila al-mubtada'i wa yuhmalu alayh fayutimmu bihi ma'ahu al-kalam. Wa mithaluhu hadirun min qawlika Muhammadun hadirun. So untuk khabar pun dia adalah isim yang juga marfu', yang mana disandarkan kepada mubtada'. Okey, yang ni musnadu, yang disandarkan kepada mubtada'. Dia disandarkan kepada mubtada' wa yuhmalu alaih. Dan juga dibawalah. Okey, maksudnya apa macam ni lah. Senang cerita mubtada' ni, so dia memerlukan kepada cerita kepada perkataan mubtada'. Contoh Muhammad hadirun. Muhammad itu apa cerita kita nak beritahu? Khabar dia apa? Khabar ni kita nak cerita sebenarnya. Okey, khabar ni kita nak cerita. Dan kalau kita perasan, antara ciri-ciri utama lah, tapi ada beberapa pengecualian yang berlaku. Kebiasaannya, okey, mubtada' ini adalah dia akan jadi makrifah. Dia akan jadi makrifah, dan khabar dia akan jadi muannas. Sebagai contoh, Muhammadun hadirun. Okey, kalau macam ni kita akan terjemahkan macam mana? Muhammad itu orang yang hadir. Muhammad itu orang yang hadir. Andai kata kita buat Muhammadun al-hadir, so terjemahan dia akan berubah. Dia akan jadi Muhammad orang yang datang itu. Muhammad yang orang datang. Maksudnya kat sini terjemahan pun tak lengkap, seakan-akan memerlukan satu perkataan lain untuk melengkapkan ayat tersebut. Okey, itu maksudnya khabar. So khabar, sebab itu khabar ini datang dalam bentuk nakirah. Macam nak lagi bagi lengkap lah. Sebab kalau khabar tu datang sebagaimana mubtada', iaitu dalam keadaan makrifah, boleh jadi itu bukan khabar tetapi na'at ataupun sifat adjektif kepada isim yang berada di tempat mubtada'. Okey. Itu, tapi dia ada pengecualian lah. Kalau kita cerita panjang nanti ada cakap. Kadang mubtada' ini dia boleh datang selepas daripada khabar, ataupun selepas, adalah dia punya perincian dia panjang. Tapi untuk sekarang ni, untuk kita punya level sekarang ni, Ajrumiyah cukuplah kita faham dia punya basic. Okey, basic. Wa hukmu kulli min al-mubtada' wal khabari ar-raf'u kama ra'aita. Hukum i'rab daripada mubtada' dengan khabar ni, kedua-duanya adalah rafa', sebagaimana yang kita telah lihat. Wa hadha ar-raf'u imma an yakuna bi dhammatin zahiratin nahu Allahu rabbuna wa Muhammadun nabiyyuna, wa imma an yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddaratin lit-ta'addzur nahu Musa mustafan min Allah wa nahnu Laila fudlal banat, wa imma an yakuna bi dhammatin muqaddaratin mana'a min zuhuri ath-thiqal nahu al-qadi huwa al-ati, wa imma an yakuna marfu'an bi harfin min huruf allati tanubu 'an ad-dhamma nahu al-mujtahidani faizani. Okey, so hukum keduanya kita tahu rafa'. So rafa' ni sama ada, so sekarang kita tengok dia punya apa? Dia punya alamatu i'rab. Nampak? So kita kena fahamlah perbincangan dia. Perbincangan dia yang pertama, dia cakap hukum dia pula. Okey, hukum dia. Kemudian dia punya alamat i'rab pula, apa dia? Alamat i'rab dia yang pertama adalah dhammah zahirah. Yang kedua, dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah tu sama ada dia disebabkan oleh ta'adzur, sama ada dhammah muqaddarah ni disebabkan oleh thiqal, berat, ataupun alamatul i'rab dia adalah apa? Adalah huruf. Yang pertama tadi, alamatul i'rab dia adalah baris. Yang kedua adalah huruf. So baris ni ada pecahan lah, sama ada zahirah ataupun muqaddarah. Muqaddarah pula terbagi sama ada ta'adzur ataupun athiqal. Itu dia punya perbincangan. Saya rasa benda ni semua jelas. Kita terus laju je. Okey. Wala budda fil mubtada'i wal khabari min ayyi tatabaqa fil ifrad. Ayyi tatabaqa fi nahu Muhammadun qa'imun wa tatniyah. Wa tatniyati nahu al-Muhammadani qa'imani wal jam'i nahu al-Muhammaduna qa'imuna
وفي التذكير كهذه الأمثلة وفي التأنيث نحو هند قائمات والهندان قائمتان والهندات قائمات. So yang pertama, yang kat sini kita apa yang nak ceritakan, yang pertama, mubtada dengan khabar dia mesti tatabuk, maksudnya dia mesti sepadan. Ya tatabaqa, dia mesti sepadan. Yang pertama sepadan dari segi apa? Sepadan dari segi bilangan. Kalau dia mufrad, contoh kalau mubtada mufrad, khabar pun kena mufrad. Kalau dia musanna, dia pun kena mubtada musanna, khabar pun kena musanna. Kalau mubtada tu jamak, musanna pun kena jamak. Begitu juga dari segi jantina. Kalau mubtada lelaki, muannas pun mesti ada lelaki. Khabar mesti ada lelaki. Kalau mubtada itu muannas, maka khabar pun kena muannas. Itu tatabuk tu kena ada. Kalau tak tatabuk maksudnya salah. Okey. Saya rasa jelas kat situ. Ada persoalan ke sebelum saya terus kepada tajuk lain? Saya tak ada persoalan. Okey. So sekarang ni kita dah tengok, kita dah jelas, okay, kita dah faham konsep mubtada dengan khabar ni apa. Okay, kita dah tengok apa dia punya takrif, kita dah tengok apa contoh-contoh dia. Okay, di samping tu juga kita tengok hukum i'rab dia apa dan juga alamatu i'rab. Sekarang kita akan tengok pula bahagian kepada mubtada. Qala wal mubtada'u qismani, zahirun wa mudmarun. Fadh-dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru 12 wa hiya ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna. Nahwu qawlika ana qa'imun, nahnu qa'imuna wa ma ashbaha dhalik. Okey, ini sekarang ni perbincangan tentang pembahagian mubtada. So mubtada ni terbahagi kepada dua, iaitu zahir dengan mudmar. Fa zahiru ma taqaddama dhikruhu. Zahir kita dah bincangkan pada tajuk fa'il. Okay, sekarang ni yang kita nak membincangkan adalah berkenaan dengan al-mudmar pula. Jadi kita akan tengok syarih kata apa. Wa aqulu yanqasimu al-mubtada'u ila qismaini. Al-awwalu adh-dhahiru wath-thani al-mudmaru. Wa qad sabaqa fi babil fa'il ta'rifu kullin min adh-dhahir wal-mudmar. Okay, so mubtada' ni terbahagi pada dua bahagian, dua jenis. Yang pertama zahir dan yang kedua adalah mudmar. So untuk zahir dan mudmar ni kita dah tahu dah maksudnya apa. Okey, sebagaimana yang kita dah bincangkan pada tajuk fa'il. Okay, fa mithalul mubtada' az-zahir. Contoh mubtada' zahir adalah Muhammadun kat sini. Ataupun Aisyatu. Okey. Wal mubtada' al-mudmar 12 lafzan. So dia ada 12 lafaz. Al-awwalu ana lil mutakallimil wahid nahu ana Abdullah. Ini untuk saya. So kalau kita perasan, dhamir-dhamir yang digunakan kat sini kita panggil sebagai dhamir apa nama dia sini? Ini adalah dhamir yang diberi istilah dhamir munfasil. Berbeza dengan fa'il yang mana fa'il untuk fa'il dia menggunakan dhamir muttasil. Ni dhamir munfasil, dhamir muttasil. So kena fahamlah konsep munfasil dengan muttasil. Basically yang ringkasnya muttasil itu yang bercantum, munfasil itu yang apa, yang terpisah. Okay, alright. Muttasil dengan munfasil. Okay, kita tengok yang seterusnya. Wathani nahnu lil mutakallimi al muta'addidi awil wahid al mu'azzim nafsahu. So ini dah tahu, nahnu kami, nahnu qa'imuna. Yang ketiga at-thalith anta lil mukhatab al mufrad al mudzakkar, anta kamu, anta fahim. Wal rabi' anti lil mukhatabah al mufrada al muannasah, nahu anti muti'ah. Wal khamisu antuma lil mukhatabaini mudzakkaraini kana au muannatsataini. So antuma ni dia untuk awak, sama ada awak berdua lelaki ataupun awak berdua perempuan, sama-sama menggunakan antuma. Tak ada perbezaan lah antara dua tu. Maksudnya tak ada tanda yang mengatakan oh yang ni untuk lelaki, yang ni untuk perempuan. Tak ada beza. Yang seterusnya as-sadisu antum. Antum li jam'i dhukur al-mukhatabina. Untuk jamak
lelaki, jamak muzakkar salim. Untuk mukhatab maksudnya second person. Untuk orang yang kedua. Seterusnya as-sabi' antunna li jam'il inath al-mukhatabat. Ini untuk perempuan pula, jamak ataupun plural ataupun yang lebih daripada 2, 3 dan ke atas. Wa-thamin huwa lil mufrad la'ib al-mudzakkar nahwu huwa qa'imun biwajibihi. Wa-tasi' hiya lil mufrada al-muannatsah, dia jugalah. Huwa dia, hiya pun dia, cuma huwa dia lelaki, hiya dia perempuan, hiya musafirah. Wal 'ashir yang ke-10 huma lil muthanna al-ghaib mutlaqan mudzakkaran kana aw muannasan, sebagaimana mukhatab kat sini juga dia tak ada beza di antara lelaki dengan perempuan, sebab tu dipanggil mutlaq. Mutlaq maksud apa? Kedua-duanya diguna sama sahaja, perkataan dia tak ada beza. Okey, kemudian yang seterusnya wal hadi 'ashar hum li jam'i dhukur al-ghaibi hum li jam'i dhukur al-ghaibina nahwu hum qa'imun. والثاني عشر هن لجمع الإناث الغائبات نحو هن قائمات. وإذا كان المبتدأ ضميرا فإنه لا يكون إلا بارزا منفصلا كما رأيت. Nampak? Ini kesimpulan dia. So sekiranya mubtada ini dia dhamir, okay, mubtada ni dhamir iaitu jenis yang kedua, lawan pada zahir, dia tidak boleh tidak menjadi dhamir tersebut mestilah baris yang jelas dan munfasilan. Dia bukannya mustatir lah, dia baris. Mustatir dia tidak tersembunyi, dia jelas. Dia tak malu untuk menunjukkan diri dia. Dan dia juga ada munfasil, dia terputus. Basically munfasil tu maksud terputus, tapi kita dah tengok definisi munfasil tu apa. Munfasil ni dhamir yang mana yang pertama dia boleh menjadi permulaan kepada ayat, dan yang kedua dia boleh diletakkan selepas ilah. Itu dia punya konsep munfasil dari segi ilmu nahwu. Okey, kalau dari segi bahasa munfasil itu apa yang terputuslah. Kama ra'ait. Itu dah jelas. Itu dah jelas. Okey? Soalan ke? So far tak ada soalan. Okey, baik. Kita tengok yang seterusnya. Aqsamul khabar. Qala wal khabaru qismani. Qala man qala al-musannifu wal khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Fal mufradu nahwu zaidun qa'imun wa ghairu al-mufradi arba'atu asya'a al-jarru wal majrur wal zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi nahwu qawlika zaidun fid dari wa zaidun 'indak wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhahibah. Sekarang ni tadi kita dah tengok mubtada, perbincangan mubtada tu lebih kurang macam perbincangan fa'il. Semuanya beza antara mubtada dengan fa'il. Fa'il dia datang selepas daripada fa'il, sedangkan mubtada itu datang di awal ayat, tidak ada sebelumnya apa-apa kalimah. Okey, itu beza antara fa'il dengan mubtada. Cumanya perbincangan pecahan di antara mubtada dengan fa'il itu lebih kurang. Okey, terpecah pada dua, itu zahir dengan mudmar. Untuk khabar pula, perbincangan dia atau pecahan dia, yang pertama dipanggil sebagai mufrad, yang kedua dipanggil sebagai ghairu mufradin. Fal mufradu, apa yang dipanggil sebagai mufrad tu, contohnya zaidun qa'imun, ghairu mufradi ada 4 perkara. Yang pertama jar wal majrur, kemudian az-zarfu, dan seterusnya al-fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Ini yang pertama jar majrur, kedua zarf, yang seterusnya al-fi'lu ma'a fa'ilihi, kemudian al-mubtada'u ma'a khabarihi, dan seterusnya. Ini adalah contoh dia. Zaidun fid dar wa zaidun 'indak wa zaidun qama abuhu wa zaidun jariyatuhu dhaibah. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, yang pertama dia cakap wa aqulu yanqasimul khabaru ila qismaini. Al-awwalu khabarun mufradun. Khabar mufrad. Dah macam ngaji hadis dah, khabar mufrad. Khabar ahad. Ada khabar ahad kan? Khabar ahad. Wa tsani khabarun ghairu mufradin. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة نحو قائم من قولك محمد قائم. Jadi kat sini kita kena faham. Okey. Mufradun dalam perbincangan, konsep mufrad dalam perbincangan khabar ni, dia bukanlah membawa maksud mufrad yang
yang dengan dia punya 3 serangkai tu mufrad, musanna dengan jamak, tak. Okey, mufrad kat sini maksudnya tunggal. Tunggal tu maksudnya apa? Dia bukanlah jumlah ataupun dia syibih kepada jumlah. Maksudnya satu perkataan saja. Contoh kat sini cakap Muhammadun qa'imun. Qa'imun tu saja. Itu yang dipanggil sebagai tunggal ataupun mufrad. Ataupun kalau contoh kita cakap al-muslimuna hadiruna. Kan hadiruna, perkataan hadiruna tu. Kalau kita tengok hadiruna ni bukannya mufrad. Ini jamak. Tapi mufrad kat situ bukanlah maksudnya dari segi bilangan. Seorang, dua orang ataupun lebih daripada 3 orang. Tak. Okay, mufrad kat sini maksudnya tunggal. Dia satu perkataan tu saja yang menjadi khabar, cerita kepada mubtada. Itu yang dimaksudkan dengan mufrad. Wa ghairul mufrad, wa ghairul mufradi naw'ani. Okey? Yang selain mufrad ni ada dua jenis. Yang pertama jumlah dan yang kedua syibih jumlah. Dan jumlah juga ada dua jenis. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Okey, nampak Okey, mufrad ni, ghairu mufrad ni dia ada dua jenis. Yang pertama jumlah dengan syibih jumlah. Jumlah ni pula ada dua pecahan dia. Ada dua jenis dia. Jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ini saya rasa jelas. Fal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khabarin nahwu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Okey. So jumlah ismiyah ni apa yang terdiri daripadanya mubtada dengan khabar. Okey. Nampak. So kat sini kalau kita tengok contoh ayat kat sini apa? Abuhu karimun. Abuhu karimun, ni ayat dia. Contoh kita cakap Muhammadun abuhu karimun. Nampak? Sini Muhammad ni dah mubtada. Kemudian abuhu karimun ni adalah ayat yang terdiri daripada mubtada dan juga khabar. Kat sini dia ada dua mubtada dan dua khabar lah. Itu dia nak ceritakan. Okey, jelas ya? Okey. Itu untuk yang pertama, iaitu jumlah ismiyah. Seterusnya kita akan bincangkan pula tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. So yang untuk fi'liyah pula, ma ta'allafat min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Min fi'lin wa fa'ilin aw na'ibihi. Contohnya safara abuhu. Min qaulika Muhammadun safara abuhu. Wa nahwu yudrabu ghulamuhu. Min qaulika Khalidun yudrabu ghulamuhu. Okey. So kat sini kita nampak safar abuhu adalah jumlah ataupun ayat yang terdiri daripada fa'il dan juga fa'il. Ataupun ayat yang kedua iaitu yudrabu ghulamuhu, yang mana kat sini fa'il kat sini adalah fa'il bina majhul ataupun fa'il, dan yang isim selepas ni merupakan na'ibu fa'il. Contoh kat sini Muhammadun safara abuhu wa nahwu yudrabu ghulamuhu min qaulika Khalidun yudrabu ghulamuhu. Saya rasa jelas tu. Muhammadun bapaknya seorang yang pemurah. Ini yang atas tadi lah kita nak terjemahkan. So Karim ni merupakan sama ada nama ayah dia ataupun dia menceritakan yang ayah kepada Muhammad ni seorang yang pemurah. So dia tidaklah mencerita Muhammad ni seorang yang pemurah, tak, tetapi diceritakan Muhammad ni bapa dia
seorang yang permurah ataupun bapa dia bernama Karim. Untuk yang ni pula Muhammadun ni safara abuhu. Muhammadun safarahu. Maksud dia apa? Bukanlah Muhammad ni yang pergi bermusafir, tetapi ayah kepada Muhammad ni yang pergi bermusafir, yang telah pergi bermusafir. Dan juga Khalidun yudrabu gulamuhu. Khalidun yudrabu. Khalid ni siapa Khalid ni? Khalid ni yang apa, anak lelaki. Gulam ni dipanggil gulam ni macam pemuda, ataupun pekerja lelaki dia, ataupun kita panggil bukan adik lah, adik tak boleh. Gulam ni pemuda lah. Gulam budak lelaki. Okey, Khalid ni budak lelakinya yang dipukul. Siapa pukul tak tahu, bukannya Khalid ni yang pukul, tak. Nampak? Okey, itu maksudnya kat sini. Kita nak terjemah dia macam mana. So fa in kana al-khabaru jumlatan fala budda lahu min rabitin yarbituhu bil mubtada'i imma dhamirun ya'udu ila al-mubtada'i kama sami'ta fil amsilati wa imma ismu isyaratin nahwu Muhammadun hadha rajulun karimun. Rajulun karimun. Okey. So kat sini dia nak menceritakan antara ciri-ciri penting antara benda yang perlu kita letak sekiranya khabar tu merupakan khabar jumlah, yang bukan mufrad, khabar jumlah, tak kisahlah jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, dia memerlukan satu penghubung yang mengikat dia dengan mubtada. Khabar ni memerlukan satu penghubung, robit ni satu pengikat yang mengikat dia dengan mubtada. So pengikat ni sama ada yang pertama dia cakap apa, dhamir, yang kembali kepada mubtada, sebagaimana yang telah kita dengar pada contoh. Contoh kita tengok contoh untuk jumlah ismiyah. Hu ni dia kembali kepada siapa? Kembali kepada Muhammad, bukanlah kembali kepada bapa ataupun ayah. Tak, dia kembali kepada Muhammad. Ini merupakan dia punya pengikat. Okey. So kalau kita tengok Muhammad, kalau kita dalam kitab kan, biasanya kitab-kitab lama yang tak ada baris, tak ada apa tu, tak ada baris, tak ada tanda koma benda semua tu. So kadang-kadang khabar dia akan datang jauh sekali. Jauh, memang jauh. So tengah-tengah tu macam-macam cerita. Okey, Muhammadun. So jadi kat mana kita nak, kalau macam tu macam mana kita nak tahu? Contohlah khabar dia dah lah jauh. Lepas tu khabar dia bukan khabar mufrad, khabar jumlah. So nak menentukan dia ni khabar kepada mubtada tu, yang pertama kita tengok, cari perkataan tu dia ada dhamir tak. Yang first kita kena tentulah khabar dia khabar mufrad ataupun khabar ghair mufrad. Kalau ghair mufrad jumlah, kalau jumlah kita tengok ni dia ada pengikat dia, itu menentukan bahawa ini rupanya khabar dia. Nampak dia kena ada ni lah. Yang contoh yang ni pula, safara abuhu, nampak? Okey, safara abuhu. So contoh kita cakap contoh Muhammadun safara al-ab. Kita pakai alif lam je, tak pakai ha ni, al-ab. Muhammadun telah pergi bermusafir bapa itu. Bapa apa? Nampak? Itu pentingnya kita memerlukan kepada apa? Kepada dhamir ni. Okey, baru kita faham maknanya. Muhammadun, Muhammad, bapanya telah pergi. Yang nampak bapanya. Nya tu kembali kepada Muhammad. Berbeza kalau kita guna alif lam. Alif lam ni lebih nak cakap itulah. So, siapa bapa ni? Apa kaitan dia dengan Muhammad? Kenapa dia letak, diceritakan kat sini? Nampak? Ayat tu jadi tak jelas. Okey. Itu fungsi kenapa kita perlu meletakkan dhamir kat situ. Kemudian yang seterusnya, kita memerlukan pada isim isyarah. Okey, isim isyarah. Muhammadun hadha rajulun karimun. Kat sini. Ni dia punya jumlah lah. Ni jumlah hadha. Ingat hadha ni isim isyarah, isim kan. So isim makna dia boleh menjadi
di permulaan ayat, boleh diletakkan di awal ayat. So dia nak terjemahkan saya Muhammad ini, so dia Muhammad ni dia punya isim isyarah ni mesti kembali kepada mubtada juga. Muhammad ini seorang lelaki yang mulia, seorang lelaki yang pemurah. Okey. Muhammad ini seorang lelaki yang pemurah. Nampak? So cumanya kalau kita pecahkan Muhammad mubtada, hadza rajulun karimun, ini khabar dia, khabar jumlah. Okey. Itu. Okey. Dan seterusnya kita ada syibh jumlah pula. Yang mana syibh jumlah ni terbagi kepada dua. Wa syibhul jumlati naw'an aidan. Al-awwalu al-jar wal majrur nahwu fil masjid wa min qawlika Aliyyun fil masjid, wa tsani adh-dharfu nahwu fawqa al-ghusni min qawlika at-ta'iru fawqa al-ghusni. Okey, yang seterusnya kita ada syibh. Tadi kita dah tengok. Khabar ghair mufrad. Yang pertama kita ada jumlah. Jumlah sama ada jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. So syarat dia kena ada satu pengikat dia, sama ada pengikat tersebut dhamir ataupun isim isyarah. Itu jelas. Sekarang ni kita tengok pula syibh jumlah. Ada dua jenis juga. Yang pertama ada jar dengan majrur. Contohnya fil masjidi min qawlika Aliyyun fil masjid. Nampak? Fil masjidi ini merupakan khabar. Okay, Ali itu berada di dalam masjid. Kemudian ad-dharfu fawqal ghusni min qawlika at-ta'iru fawqal ghusni. Okey. Burung itu berada di mana? Di atas dahan, bertenggeklah sekat sini. Burung itu di atas dahan, bertenggek di atas dahan. Wa min dhalika ta'lam anna al-khabara 'ala at-tafsil khamsatu anwa'. Jadi secara keseluruhannya kita tahu khabar ni secara terperinci ada 5 jenis. Yang pertama kita ada khabar mufrad. Dan yang kedua kita ada khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah. Kemudian khabar jar ma'a majrur dan juga khabar zarf. Khabar zarf. Itu kita punya perbincangan untuk hari ini. Saya rasa tak ada apa-apa soalan. Okey, memandangkan tak ada apa-apa soalan. Jadi saya rasa sampai sini saja kita punya kelas. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan kita akan datang. Terima kasih pada siapa yang hadir pada hari ini. Okey. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.